Anda kini berada di Zoom Seram. Terima kasih kerana klik video ini. Diingatkan kepada anda, ini hanyalah sekadar perkongsian cerita-cerita serang malam. Anda kini bersama dengan saya, Keri Omar di edisi Malam Seram. Kita akan berkongsikan sebuah cerita misteri yang terjadi pada tahun 2003. Kisah ini berlaku pada tahun 2003. Ketika itu, aku baru saja beberapa bulan bertugas sebagai pengawal keselamatan yang berada di sebuah bangunan di Putrajaya. Bangunan yang mana satu itu rahsia, tidak perlulah aku bagi tahu. Aku bertugas ikut shift, ada siang dan juga ada malam. Aku ingat lagi ketika itu aku bertugas pada waktu malam, mula pada pukul 7 malam hingga pukul 7 pagi keesokannya. Pengawal dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu 2 orang akan berkawal di luar, manakala 2 orang lagi akan berkawal di dalam bangunan. Pada malam itu, aku bertugas menjaga di bahagian dalam. Selalunya, aku bertugas berdua bersama Ismail, iaitu kawanku. Kami akan bersama-sama melakukan rondaan setiap 2 jam sekali. Sepanjang masa aku bekerja di situ, tidak ada lagi benda pelik yang jadi. Aku pun rasa tidak takut sebab ada kawan semasa buat rondaan malam. Tapi pada malam itu, kawan aku tiba-tiba cuti kecemasan. Mau ataupun tidak mau, terpaksalah aku seorang diri berkawal di bahagian dalam bangunan. Aku ingat lagi ketika itu pada pukul 1 pagi bermakna sudah sampai untuk aku membuat rondaan. Baru saja aku bangun dari kerusi, iaitu di ruang lobi, dan aku berjalan beberapa langkah. Aku terkejut melihat cermin automatik di ruang lobi itu terbuka dan tertutup dengan sendiri sebanyak 3 kali, seolah-olah ada orang yang masuk. Aku tinjar di sekitar lobi kalau ada orang di luar yang masuk, tapi tidak pula aku nampak sesiapa. Apa yang buat aku pelik? Macam mana pintu itu boleh terbuka dan tertutup dengan sendiri, sedangkan aku dah kunci pintu itu. Aku cuba dekati pintu cermin itu, tak terbuka pun, dan aku memang pasti pintu itu aku sudah pun kunci. Aku yakin pintu itu aku sudah kunci. Malas fikir panjang, aku terus berjalan, tinggalkan pintu dan kembali membuat rondaan. Tak jauh aku berjalan, aku dengar semula sepertinya ada orang yang buka pintu. Aku toleh, elok je pintu cermin itu terbuka dengan perlahan-lahan dan tertutup perlahan-lahan. Masa itu aku dah rasa macam lain macam. Rasa geram pun ada, rasa seram pun ada. Berdebar-debar jantung aku, siapa pula yang main-main pintu pada waktu ini. Malas nak fikir, aku terus melangkah buat rondaan naik tingkat, iaitu ke tingkat 1. Ruang di tingkat 1 itu agaklah sedikit cerah, tidaklah gelap gelita. Aku perhatikan sekeliling, manalah tahu kok aku nampak ada yang tak kena. Baru saja beberapa minit aku di situ, tiba-tiba sebuah televisyen yang tergantung di dinding terpasang dengan sendiri. Itu yang membuatkan aku terperanjat masa itu. Masa itu satu badan aku dah meremang. Ya, aku memang dah rasa takut ketika itu. Tapi aku cuba beranikan diri melawan perasaan. Aku gagahkan hati untuk terus bertugas. Cepat-cepat aku matikan TV yang terpasang dan kunci jam di arah sebagai rekod. Dan juga aku menjalankan rondaan. Lepas habis cepat-cepat aku bergegas naik ke tingkat 3, iaitu aras terakhir yang perlu aku buat rondaan. Keadaan di aras 3 itu agak gelap. Hanya cahaya lampu dari aras 2 sedikit saja yang menerangi bahagian itu. Dalam keadaan takut, aku lakukan juga rondaan seperti biasa. Lepas dia habis, cepat-cepat aku turun ke bawah. Tapi semasa aku nak turun, tiba-tiba aku mendengar seperti ada orang dekat belakang aku. Bila aku berpaling ke belakang, aku seperti gugup jantungku
bila aku melihat tangga bergerak ataupun eskalator untuk naik ke tingkat 4 tiba-tiba saja terpasang dengan sendiri. Macam mana pula tangga itu boleh terpasang? Siapa pula yang pasang pagi-pagi buta begini? Dalam keadaan aku bercampur kalut dan juga takut, aku terpandang ada sesuatu di sebelah kanan di tepi tangga itu. Korang nak tahu apa yang aku nampak? Yes, aku nampak dengan jelas di tepi tangga bergerak itu ada seseorang perempuan bertelekon putih. Aku tak nampak jelas mukanya sebab tunduk memandang lantai. Tapi apa yang lebih menakutkan, di sebelah wanita bertelekon itu berdiri objek berbungkus kain kafan tak ubah seperti jenazah kanak-kanak yang lengkap dikafankan. Saiznya pula lebih kurang sebesar kanak-kanak berusia 10 tahun. Weh, masa itu lutut aku dah lembik. Aku rasa macam nak tumban pun ada. Aku tak fikir lain dah kecuali hantu. Aku pun takut. Aku berlari seperti lipas kudun turun ke tangga begitu laju. Anak-anak tangga tu 2-3 kali aku lompat je sebab aku nak cepat turun ke bawah. Aku berlari dari tingkat atas turun ke bawah menuju ke pos pengawal. Sampai di pos pengawal, member aku terkejut. Muka pucat ketakutan seperti aku ceritakan kepada member aku apa yang sedang aku lihat sebentar tadi. Tapi mereka tak terkejut. Aku duduk tenangkan diri. Selepas itu barulah member di pos pengawal itu bercerita. Di bangunan itu memang banyak perkara-perkara pelik yang berlaku. Salah seorang rakan petugas aku menceritakan ada dahulunya seorang pengawal yang berjaga pada malam di situ. Lebih kurang pada pukul 12 malam dia lakukan rondaan di bahagian parking bawah tanah seorang diri. Sedang meronda di ruang parking itu, tiba-tiba dia melihat kelibat seorang perempuan. Sebaik dekat dia terkejut bila melihat perempuan itu. Rupanya perempuan itu bukan manusia. Rambutnya panjang hampir mencecah ke lantai. Bila kawan aku itu terkejut dan spontan menjerit sekelip mata, kelibat wanita gaib itu pun tiba-tiba hilang. Apa yang jadi pada malam itu? Aku nampak wanita misteri bertelekon dan budak berkafan seakan pocong itu. Aku tak teruskan bertugas pada malam itu. Aku hanya duduk di pos pengawal sampailah siang hari. Tak berani aku nak masuk ke dalam bangunan itu. Sumpah itulah kali yang pertama aku jumpa hantu. Ya, aku memang agak penakut dengan benda-benda begitu. Aku tak pasti adakah jelmaan wanita bertelekon bersama jenazah budak itu masih ada ataupun tidak sehingga kini. Selepas saja peristiwa pada malam itu, aku mengambil keputusan untuk berhenti kerja. Cukuplah sekali, tak sanggup lagi aku bertemu dengan mereka lagi. Pengalaman ini diceritakan oleh Muhammad Hafiz sewaktu bertugas pengawal keselamatan di Putrajaya. Anda kini berada di Zom Seram. Terima kasih kerana mendengar cerita-cerita seram di channel Carry Your Mind.